Kini diriku tidak bersimpati, masa depanku kabur, tetapi mataku cerah kian menyala. Semua halangan tak membayar semangatku. Hey, membara, laungkan suaraku memanggilmu, bersama lalu jalan. Walaupun tiada yang bersudi, ku akan tetap berjuang sendiri sentiasa. Kita jaga kita, mereka tiada masa untuk kita. Cuma kita berjasa untuk kita. Mereka tak tahu rasa hati kita. Sama-sama kita, kita jaga kita. Kita jaga kita. Siapa lagi kalau bukan kami? Orang luar jangan kecil hati. Siapa lagi kalau bukan kami? Jemput datang kalau berani. Aku saing untuk menang, cakap terang. Orang tenang kalau pagi patah sayap, petang aku cuba terbang. Sampai aku dalam hutan semua rimau aku serang. Ikat tangan masuk geragang, aku masih boleh tendang. Belakang aku tak lengang, kalau nampak jangan cengang. Kalau kacau benang kami nanti dengar gendang perang. Lepas tawan yang di sini lawan yang seberang. Bukan kami tak kenal tempat, dua kami kurang jadi lebihkan cepat. Walaupun satu dua kerat, kami tetap kejar kejayaan yang semakin dekat. Bukan kami tak pandai lihat yang atas, bahkan besar bila bawah yang berkiat. Jadi kami pasang niat baikkan keadaan semua yang terlibat. Laungkan suaraku memanggilmu, bersama lalu jalan. Walaupun tiada yang bersudi, ku akan tetap berjuang sendiri. Okey, selamat malam. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua viewers Jiwa Malaysia. Jadi kembali kita sekali lagi ke rancangan Let's Talk Jiwa Let's Talk series episod yang ke-8. Okey, jadi saya percaya anda semua dah biasa kan dengan rancangan Jiwa Let's Talk, dan setiap minggu kita cuba bawakan speaker-speaker yang khas daripada bidang masing-masing. Dan pada hari ini kita ada very interesting speaker kerana speaker kita adalah wakil daripada PDRM iaitu IPK Johor. Okey, speaker kita pada malam ini akan menceritakan mengenai pengenalan kes penderaan dan gangguan seksual kanak-kanak. Jadi, siapakah speaker kita pada malam ini? Alright. Beliau adalah Assistant Superintendent of Police Puan Xiao Jia. Okey, dan beliau merupakan pegawai turus D11 Unit Siasatan Seksual Wanita dan Kanak-kanak IPK Johor. Okey, saya berharap viewers kita pada malam ini, sekiranya anda ada apa-apa soalan yang berkaitan dengan ceramah beliau pada malam ini, sila tuliskan di ruangan komentar di bawah tersebut dan kita akan cuba untuk menjawab persoalan anda. Okey, jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput ASP Earl. Hi, good evening ASP Earl. Good evening. Terima kasih Puan Moderator. Yeah. Jadi saya ASP dari IPK Johor sini. Izinkan saya mula sedikit tentang pengenalan unit D11 Jabatan Siasatan Jenayah, di mana unit ni berada di peringkat Bukit Aman
dan Ibu Pejabat Polis Peringkat Kontingen yang ada bahagian D11, dan nama penuh D11 ni ialah Unit Siasatan Seksual Wanita dan Kanak-kanak yang berada di bawah Jabatan Siasatan Jenayah yang akan menyiasat segala kes bersangkut dengan seksual, keganasan rumah tangga dan yang berkaitan dengan kanak-kanak, termasuk penderaan kanak-kanak dan gangguan seksual kanak-kanak, di mana peringkat daerah ada juga pegawai penyiasat D11, tetapi bukan semua daerah yang ada lah buat masa ni. Jadi seterusnya saya nak masuk ke tajuk yang kita akan bincang hari ini, iaitu pengenalan kepada penderaan kanak-kanak dan gangguan seksual terhadap kanak-kanak. Jadi undang-undang utama yang kuat kuasa ke atas kes penderaan kanak-kanak dan kesalahan seksual terhadap kanak-kanak termasuk Kanun Keseksaan, Akta Kanak-kanak 2001, Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 dan Akta Keterangan Saksi Kanak-kanak 2007. Jadi tafsiran kanak-kanak di bawah Seksyen 2 Akta Kanak-kanak 2001 membawa erti seorang yang di bawah umur 18 tahun dan berhubung dengan prosiding jenayah, bererti seseorang yang sudah capai umur bagi tanggungjawab jenayah sebagaimana ditetapkan dalam Kanun Keseksaan Seksyen 82, iaitu berumur 10 tahun ke atas. Okey, kesalahan yang biasa ditemui semasa siasatan termasuk kesalahan melibatkan kecederaan, rogoh, sumbang maram yang diperuntukkan di bawah Kanun Keseksaan, kesalahan ambang seksual terhadap kanak-kanak sama ada secara fizikal atau bukan fizikal. Contoh, bukan fizikal, berkomunikasi secara seksual dengan kanak-kanak, mengakses pornografi kanak-kanak, yang kesalahan ni diperuntuk di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017, serta penganiayaan, pengabaian, pembuangan atau pendedahan kanak-kanak yang diperuntukkan di bawah Akta Kanak-kanak 2001. Jadi seterusnya saya akan berkongsi sikit tentang SOP pihak polis memulakan penyiasatan. Seperti kes biasa, kita bermula dengan penerimaan laporan. Jadi laporan polis mengenai kes kesalahan penderaan ataupun kesalahan seksual terhadap kanak-kanak boleh dibuat di mana-mana balai polis atau pondok polis atau hospital. Jadi pihak polis memang memerlukan maklumat mengenai kesalahan seperti mana peruntakan di bawah Seksyen 107 Kanun Prosedur Jenayah. Dan pegawai polis hendaklah berkewajipan untuk menerima apa-apa maklumat berkenaan dengan mana-mana kesalahan yang dilakukan di Malaysia untuk tindakan atau penyiasatan bermula. Jadi untuk prosedur seterusnya, sebaik sahaja laporan polis diterima, pihak polis akan berterus dengan menemu bual pengadu, iaitu pegawai penyiasat yang bertugas akan menemu bual pengadu dahulu untuk mendapatkan maklumat tambahan selain yang dinyatakan dalam laporan polis. Jadi dalam masa yang sama, pihak polis juga akan memaklumkan kepada Jawatan Kebajikan Masyarakat, iaitu JKM, sekiranya pengadu atau mangsa memerlukan perlindungan. Jadi pihak JKM sana akan mengambil tindakan untuk memohon Interim Protection Order lah, IPO, di mahkamah sekiranya perlu. Jadi untuk PDRM, kita akan teruskan kepada klasifikasi laporan polis mengikut kesalahan yang sedia ada. Jadi untuk klasifikasi kesalahan, seperti siasatan dalam kes lain, penyiasatan akan bermula sekiranya terdapat kesalahan yang dijumpai dalam aduan. Perbezaan antara siasatan yang melibatkan kanak-kanak dengan kes lain ialah kita perlu akui bahawa ketidakmatangan seorang kanak-kanak dari segi fizikal, mental dan emosi memang memerlukan perlindungan, pemeliharaan dan bantuan yang khas.
Oleh yang demikian, dalam aspek ni, pihak polis memang akan menyediakan bilik khas asing bernama bilik triage, dan juga pegawai atau anggota polis wanita boleh dipohon untuk mengendalikan mangsa terlibat sekiranya perlu. Untuk prosedur seterusnya, rakaman percakapan pengadu atau mangsa atau saksi melalui video di Pusat Temuduga Kanak-Kanak ataupun namanya Child Interview Center dalam bahasa English, CIC, akan dibuat. Ini rakaman percakapan ni memang salah satu prosedur yang diperlukan dalam penyiasatan polis. Hanya beza di sini, rakaman percakapan terhadap kanak-kanak adalah berbeza sikit kerana merujuk kepada Seksyen 2 Akta Keterangan Saksi Kanak-Kanak 2007. Tafsiran saksi kanak-kanak membawa erti seorang yang berumur di bawah 16 tahun yang dipanggil atau dicadang untuk dipanggil memberi keterangan dalam mana-mana prosiding. Tetapi ini tidak termasuk seorang kanak-kanak yang tertuduh di atas mana-mana kesalahan. Jadi mengikut peruntukan di bawah Seksyen Akta yang sama, saksi kanak-kanak boleh memberi keterangan dengan 3 cara, iaitu dengan mengadakan sesuatu pengadang di antara kanak-kanak yang tertuduh atau kanak-kanak yang dipertuduh atas mana-mana kesalahan. Cara kedua dengan rangkaian secara langsung atau cara ketiga dengan rakaman video. Secara umumnya, pihak polis buat masa ni telah menggunakan cara rakaman keterangan saksi kanak-kanak melalui rakaman video di CIC yang telah disediakan di 14 kontingen, iaitu di 13 negeri termasuk 1 di ibu kota. Jadi kaunselor yang ditugaskan sentiasa siap sedia membantu mangsa yang trauma atau mengalami masalah membuka cerita untuk mereka memberi kerjasama menyampaikan keterangan dalam keadaan yang selesa. Untuk prosedur seterusnya, pihak polis juga akan mengambil kira kesihatan dengan keadaan kesihatan mangsa apabila mangsa kanak-kanak dibawa ke hadapan pihak polis. Jadi mangsa akan dibawa ke hospital kerajaan untuk pemeriksaan dan rawatan oleh pegawai perubatan sekiranya perlu, dan itu adalah dibuat dengan kehadiran ibu atau bapa atau penjaga atau guru atau seseorang orang awam. Jadi di saringan di Jabatan Kecemasan Hospital akan dibuat untuk mereka yang merupakan mangsa kanak-kanak terlibat dalam kes kesalahan seksual. Jadi di Jabatan Kecemasan Hospital ni, pengendalian dan pengurusan mangsa kanak-kanak sedemikian adalah dibuat oleh satu pasukan dinama SCAN Team. Nama penuh dia adalah Suspected Child Abuse and Neglect Team. Jadi untuk yang mereka yang dalam keadaan tidak kritikal, mangsa kanak-kanak ini akan ditempatkan di One Stop Crisis Center, iaitu OSCC, bagi temu bual dan pemeriksaan oleh pasukan SCAN. Dan pegawai atau kaki tangan perubatan akan membuat laporan kepada JKM sekiranya perlu. Dan juga jika mangsa dibawa ke hospital buat masa pertama dan belum buat laporan polis, maka pihak hospital juga boleh buat laporan polis bagi pihak mangsa. Untuk mangsa kanak-kanak yang dalam keadaan kritikal atau semi-kritikal, mereka akan dimasukkan ke zon kritikal untuk rawatan kecemasan dahulu. Jadi ini adalah prosedur sekiranya mangsa dirujuk kepada hospital. Tujuan dia adalah untuk penyediaan laporan perubatan dan juga membantu dalam mengenal pasti apa jenis kecederaan yang telah dialami oleh mangsa kanak-kanak. Bagi siasatan selanjutnya, pegawai penyiasat akan mencari keterangan juga melalui rakaman percakapan pengadu, saksi dan melawat tempat kejadian serta membuat tangkapan ke atas suspek, membuat permohonan reman dan kawat cam ke atas suspek sekiranya perlu. Untuk prosedur seterusnya,
penilaian keterangan dan rujukan kepada pihak timbalan pendakwa raya untuk menilai keterangan bagi pertuduhan dibuat atau di sebaliknya. Jadi secara umum ini adalah secara ringkas bagaimana satu kes yang melibatkan mangsa kanak-kanak yang kami akan terima. So di sini saya juga ingin membawa kepada perhatian semua ada beberapa perkara iaitu sekatan terhadap laporan dan penyiaran media sekiranya melibatkan mangsa kanak-kanak. Ini telah diperuntukkan di bawah Seksyen 15 Akta Kanak-Kanak 2001 dan juga Seksyen 14 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual, Seksyen 14 Akta Keterangan Saksi Kanak-Kanak 2007. Jadi sekiranya melibatkan kanak-kanak, jadi sekatan terhadap laporan dan penyiaran media adalah perlu untuk melindungi butir-butir dengan identiti kanak-kanak yang terlibat. Last but not least, saya akan berkongsi sikit faktor yang mempengaruhi penyiasatan kes. Jadi sepanjang penyiasatan pihak polis memang terdapat banyak faktor yang akan mempengaruhi tempoh sesuatu siasatan seperti keenganan kerjasama daripada pengadu, saksi, kesukaran mengesan suspek, kesukaran mendapat keterangan atau laporan daripada agensi lain atau pertukaran pegawai penyiasat atau keadaan luar jangkaan berlaku ke atas pegawai penyiasat seperti sakit kronik dan sebagainya untuk melengkapkan siasatan. Jadi itu sahaja yang saya boleh kongsi dengan semua audiens yang ada hari ini. Saya akan serah masa kembali kepada Puan Moderator. Terima kasih. Okey, jadi audiens kita itulah tadi perkongsian yang boleh Puan ceritakan pada kita pada malam ini. Jadi sekiranya anda ada apa-apa sebarang persoalan, bolehlah ajukan untuk Puan menjawab. Tapi sebelum tu saya ingin bertanyakan kepada Puan Okey. Sebenarnya saya ada belajar tentang perkara barulah pada malam ni, iaitu mangsa boleh diteman oleh orang awam selain daripada ahli keluarga ataupun rakan-rakan lah, relatif. Sebab sebelum ni saya ingatkan peneman mangsa hanya boleh di kalangan orang yang dikenali. Tetapi tadi Puan telah memberitahu mangsa boleh juga diteman oleh orang awam. Okay, Good Samaritans. Alright, itu yang pertama. Yang kedua, Puan juga telah menjawab sekiranya mangsa pergi ke hospital dahulu dan belum membuat laporan polis, pihak hospital boleh membuat laporan polis bagi pihak mangsa. Jadi dekat sini Puan adakah Puan bersetuju bahawa sekiranya sesuatu kejadian berlaku, mangsa boleh pilih sama ada dia nak pergi hospital dahulu ataupun nak pergi ke balai polis dahulu? Maksudnya ianya tidak akan memberikan apa-apa masalah lah dekat situ. Betul Puan setuju, tapi bergantung kepada keadaan mangsa juga. Seperti mana yang kami kongsikan tadi, kalau dalam keadaan kritikal, maka mangsa memang perlu mendapatkan rawatan di hospital dahulu sebelum laporan polis dapat dibuat. Jadi akan bergantung kepada keadaan. Okey. Jadi soalan seterusnya yang saya nak tanya adalah adakah wajib untuk mangsa membuat laporan di tempat di mana kejadian itu berlaku ataupun mangsa boleh buat laporan di mana-mana balai polis? Mangsa sebenarnya boleh membuat laporan di mana-mana balai polis. Tidak semesti di tempat kejadiannya. Oh, okey. Ada tak masa maksudnya antara mungkin kejadian tu berlaku pada hari ini tetapi mangsa tunggu sehingga mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ataupun 10 tahun. Ada tak dia kata expiry date lah untuk kita nak membuat laporan? Mangsa nak buat laporan. Tak dengar? Saya boleh ulang sebab tadi saya rasa ada interference sikit. Boleh ulang soalan yang terakhir?
Okey, boleh. Ada tak expiry date untuk mangsa membuat laporan polis? Maksudnya mungkin mangsa tunggu 10 tahun untuk buat laporan polis. Jadi adakah masih boleh membuat laporan polis walaupun sudah selama itu ataupun sebenarnya dia kena buat secepatnya lah. Maksudnya saya nak tahu ada expiry date tak untuk sesuatu kejadian? Selagi ada kesalahan berlaku, memang tidak ada expiry date yang kita akan hadkan, tetapi semangsa memang perlu membuat aduan polis secepat mungkin sebab justice delay is justice denied. Jadi lagi lama kes, lagi susah bagi pihak polis untuk mendapatkan keterangan yang akan membantu untuk membuktikan kesalahan yang sedia ada. Okey. Okey, seterusnya, semasa siasatan, tadi saya ada dengar Puan mention JKM boleh mendapatkan EPO, perlindungan, IPO, kan? IPO. IPO, okey, IPO. Okey, jadi soalan saya, apakah yang boleh dilakukan oleh mangsa untuk mendapatkan perlindungan sekiranya pesalah laku terdiri daripada bapa kandung sendiri? Jadi boleh tak macam kalau Puan bagi saya spesifik sikit instruction macam mana untuk mendapatkan perlindungan bagi kanak-kanak tersebut? Okey, dalam Akta Kanak-kanak 2001 memang telah menyatakan kanak-kanak yang memerlukan perlindungan kepada ibu bapa atau penjaga yang sesuai memang boleh dilantik untuk mengambil kanak-kanak ke dalam pemeliharaan, jagaan atau kawalan. Itu sekiranya, itu biasanya contoh dalam siasatan kita, tadi yang Puan Moderator contoh yang diberi adalah bapa kandung. Jadi mungkin dalam keadaan jika ibu kandung dia masih ada dan ibu kandung dia memang contoh dalam kes yang biasa kita ada, cerai dengan bapa dia dan dia tidak tahu keadaan yang anak dia didera oleh bapa kandung dia semasa berada dengan bapa kandung dia, maka pihak polis akan serah anak tu kepada ibu yang mampu ambil alih dalam penjagaan, pemilihan atau kawalan ataupun saudara mara yang sedia ada. Sekiranya semua orang yang sedia ada ataupun semua saudara mara yang ada ataupun jiran yang ada tak ada yang boleh mengambil kanak-kanak tersebut, maka kanak-kanak yang memerlukan perlindungan ni akan dipindah ke tempat perlindungan. Jadi di sinilah yang pihak polis biasanya akan bekerjasama dengan JKM lah untuk mengenal pasti kanak-kanak tu sentiasa terlindung. Okey, faham. Terima kasih kerana menjawab soalan tadi. Okey. Okey, lagi saya nak tanya, berapakah umur maksima mangsa yang menerima, yang boleh membuat rakaman perbualan di CIC seperti yang Puan Earl mention tadi? Okey, dalam Section 2 Akta Keterangan Saksi Kanak-kanak 2007, tafsiran saksi kanak-kanak membawa erti seorang di bawah umur 16 tahun. Tapi itu tidak termasuk kanak-kanak yang jadi suspek. Jadi di sini dia ada beza dengan tafsiran Akta Kanak-kanak. Tafsiran Akta Kanak-kanak ada menyatakan umur 18 tahun ke bawah. Tapi dalam tafsiran Akta Keterangan Saksi Kanak-kanak menyatakan 16 tahun ke bawah. Jadi biasanya kita akan buat rakaman percakapan dengan melalui rakaman video di CIC untuk mereka yang berumur 16 ke bawah. Okey, tadi Puan Earl ada mention tentang suspek. Adakah suspek yang berumur di bawah 16 tahun juga buat rakaman di CIC ataupun suspek yang 16 tahun ni dia diremand seperti biasa? Boleh ulang sebab ada putus sikit. 16 Okey, tahun. sorry. Okey, adakah suspek yang kanak-kanak berumur 16 tahun tu, adakah suspek juga akan membuat rakaman orang kata interrogation tu, siasatan di dalam CIC juga ataupun ada? Oh, tidak. Okey, sebab dalam Akta Keterangan Saksi Kanak-kanak ini menyatakan mangsa pengadu atau saksi saja.
Tapi tidak termasuk kalau kanak-kanak tu umur 16 tahun ke bawah dia tertuduh, tidak ada. Tidak ada. Okey. Kalau macam itu, saya nak tanya lagi. Untuk kanak-kanak, suspek kanak-kanak yang berumur 16 tahun ke bawah, macam manakah mereka dihandle? So kita Ada akan rakam percakapan mengikut peruntukan undang-undang yang sedia ada seperti Section 112 lah, iaitu seperti mana kita handle yang orang dewasa. Ya. Oh, sama. Okey. Hmm. Okey. Kita ada soalan daripada Puan Tanam. Boleh saya tunjukkan? Ya. Okey. Ini. Okey. Soalan daripada Puan Tanam. Some of the challenges faced by the 11 Office of Collector. Okey, seperti mana saya dah kongsi tadi, saya tidak kisah untuk ulangi yang ni. Yang faktor yang mempengaruhi penyiasatan kes lah memang termasuk contoh keenganan kerjasama daripada pengadu, saksi, kesukaran mengesan suspek, kesukaran mendapatkan keterangan atau laporan daripada agensi lain atau pertukaran pegawai penyiasat atau keadaan luar jangkaan yang berlaku ke atas mana-mana pengadu ke, saksi ke, mangsa ke atau pegawai penyiasat seperti sakit kronik dan sebagainya untuk kami menengkapkan siasatan. Jadi untuk kongsi pengalaman sikit, memang kadang-kadang untuk handle kanak-kanak ni bukan senang. Jadi itulah sebabnya saya pun ada sebut tadi, kaunselor kita terdapat kaunselor yang ditugaskan di ibu pejabat kontingen saja, setiap ibu pejabat kontingen saja. Maka di Malaysia setakat ni 14 negeri saja yang ada, yang tak lebihi 24 orang. 28 orang buat masa ni. Jadi kaunselor yang ditugaskan sentiasa siap sedia bantu mangsa yang trauma atau mengalami masalah membuka cerita lah. Untuk mereka memberi kerjasama menyampaikan keterangan dalam keadaan yang selesa, terutama kanak-kanak. Kadang-kadang kanak-kanak ni diorang datang, dia belum selesa dan dia takut. Jadi kaunselor kita memang ditugaskan dan mereka mempunyai pengalaman, pengetahuan dengan kepakaran yang secukupnya untuk memujuk kanak-kanak tersebut bagi diorang selesa dan perlahan-perlahan buka cerita. Kalau macam gitu kekangan that one is like memang satu challenges yang sangat crucial kan, sebab dah nampak seperti kita out of staff. So sebabkan kaunselor hanya satu di setiap satu kontingen, jadi untuk seorang kanak-kanak membuka cerita tu mengambil masa yang lama. Agaknya berapa lama tu Puan? Macam 1 hari 2 hari mungkin? Okey, biasa kita kaunselor setakat ni satu kontingen ada 2 orang. Itu kekuatan yang sedia adalah, tetapi bukan semua kekuatan diisi. Jadi untuk masa yang ada, dia tidak ambil sampai 1 atau 2 hari. Dan seperti yang saya sebut tadi, kadang-kadang kita tidak dapat kerjasama daripada pengadu atau saksi atau mangsa. Ini termasuk juga sekiranya laporan polis diterima. Ada juga yang pengadu atau ibu bapa ataupun keluarga mangsa yang enggan membawa mangsa kanak-kanak ke CIC untuk kami buat rakaman percakapan. Jadi dalam keadaan sebegini kita perlukan masa untuk kesan dan pujuk mereka, bawa mereka datang ke sini. Dan ada kalanya dah sampai sini mereka takut nak beri cerita. Kaunselor biasanya tidak ambil sampai berhari, tapi ambil dalam mungkin sejam ke begitu. Ada yang dalam sejam, ada yang mungkin pendek sikit, ada yang mungkin panjang sikit. Itu bergantung kepada setiap individu yang berbeza lah. Tapi biasanya boleh lah. Setakat ni kita memang dapat keterangan yang kita akan dapat sebaik mungkin untuk membantu melengkapkan siasatan lah. Okey. Kita ada soalan lagi daripada Puan Kamala Gopal. Soalannya adalah,
perpetrator akan ditahan dalam masa berapa jam selepas masa laporan? Okey, terima kasih atas soalan dikemukakan tu. Jadi itu bergantung juga. Ada masanya pihak polis boleh buat tangkapan segera, terutamanya sekiranya suspek tu, perpetrator tu adalah jiran ataupun saudara mara ataupun ahli keluarga yang senang yang dapat dikenapasti seterusnya. Tapi sekiranya dia merupakan kawan punya kawan ataupun stranger, jadi mungkin kita akan perlukan masa yang lagi panjang. Okey. Saya suka mendengar sekiranya mangsa tu adalah orang yang kita kenal, jadi senang untuk kita buat penangkapan sebab kita dah tahu lokasi dia dekat mana kan. Okey, tetapi saya nak tahu dekat sini sekiranya suspek dia plead not guilty. Jadi agaknya berapa lama suspek tu akan direman sebelum dia dilepaskan disebabkan oleh dia mengatakan bahawa saya tidak bersalah. Mungkin kes tu pun dia macam kes pencabulan di mana kita tak ada kesan fizikal tapi hanya kesan emosi lah daripada mangsa. Macam mana tu Puan? Okey, untuk reman, kuasa polis untuk reman bagi bagi kesalahan yang membawa tempoh penjara kurang daripada 14 tahun, reman pertama adalah tidak melebihi 4 hari dan reman kedua adalah tidak melebihi 3 hari. Jadi untuk kesalahan yang membawa hukuman mati atau hukuman penjara 14 tahun atau selebihnya, jadi reman pertama dia adalah tidak melebihi 7 hari dan reman kedua adalah tidak melebihi 7 hari juga. Jadi sebaik saja jika kita boleh buat pertuduhan. Buat masa ni kita tidak ada yang non-bailable lah, bukan tidak boleh jamin lah sebab sekarang ni yang antara kesalahan yang ada, hukuman yang paling tinggi pun rogo yang membawa hukuman sepanjang umur. Jadi biasanya memang boleh dapat jamin lah. Melainkan dalam keadaan luar biasa yang mahkamah rasa orang itu ada kesalahan yang dia tidak boleh dijamin dan perlu dimasukkan dalam penjara lah. Sekiranya tidak, dia akan tuduh dan jamin dahulu dan sehingga bicara bermula lah. So sepanjang masa tu, sekiranya mangsa rasa terugut, maka mahkamah boleh keluarkan arahan untuk menyekat ni suspek untuk daripada mendekati mangsa. Oh, jadi mahkamah boleh mengeluarkanlah perintah larangan daripada suspek mendekati mangsa. Oh, yang itu saya rasa sangat saya rasa comforting. It is comforting for a mangsa to not rasa macam dia kena harass oleh suspek sebab ialah kes tu masih dalam siasatan kan. Okey, kita ada persoalan lagi daripada Puan Odik Kamsani. Jikalau kita yang mengadu, perlu ke membawa mangsa? Okey, saya rasa saya faham soalan ni. Soalannya adalah sekiranya anak mengadu kepada ibu bahawa kita bagi contoh anak tu mungkin berumur dalam 13 tahun memberitahu kepada ibu bahawa dia telah dipegang dengan orang kata sentuhan yang tidak selamat lah, di mana anak ini dia risau bahawa dia mungkin akan berlaku rogol ataupun yang lagi teruk, jadi dia memberitahu ibu dia. Okey, jadi adakah ibu tersebut dia boleh membuat laporan terhadap anak dia punya perasaan yang tidak sedap tu tanpa membawa anaknya? Memang dia boleh, tetapi dalam siasatan anak dia kena tampil ke hadapan untuk pihak polis membawa ke hospital untuk pemeriksaan dan atur untuk temu bual awal untuk tengok apa jenis kecederaan, apa jenis trauma yang dialami untuk kena pasti sama ada kes ni betul berlaku ke tidak. Sebab semua yang ada di apa yang ditemu bual, apa yang dilihat oleh pegawai penyiasat
saya rasa adalah keterangan yang penting lah. Maksudnya memang orang yang mendengar masalah tu boleh mengadu, tetapi sekiranya mangsa sendiri yang tidak mahu menjalani siasatan tersebut, jadi kes tu pun tak boleh bawa. Is that betul? Is that correct? Memang sebaik mungkin memang kena, yes. Memang kena bawa. Okey. Baiklah, kita ada soalan seterusnya daripada Cik Liza Alip. Berapakah persentage pemangsa disabitkan kesalahan oleh pihak mahkamah? Okey, sekiranya Puan tahu ratio ataupun statistik boleh share, tapi sekiranya Puan rasa macam sebab saya sendiri pun susah nak jawab soalan ni sebab yang dilaporkan kepada pihak polis dan yang dilaporkan kepada JKM adalah berbeza. Betul tak Puan? Ya, betul. Jadi yang ini memang saya tidak dapat jawab sebab this is a bit ad hoc. Saya mohon maaf sebab buat masa ni saya tidak mempunyai statistik berkenaan lah tentang, so saya tak nak bagi jawapan yang salah buat masa ni. Ya, betul. Betul cakap Puan Ertu. Saya pun setuju sebab untuk statistik ni memang selalunya dikeluarkan oleh KPWNK iaitu Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga dan Masyarakat lah. Selalunya statistik begini dikeluarkan oleh mereka. Okey, Cik Liza. Minta maaf kerana soalan ini kita tidak dapat nak menjawabkannya. Okey, Puan Tanam ada soalan lagi. Okey. How do you manage cases of child sexual abuse where the parents of the child are reluctant to cooperate? Ni macam dia kena mengena dengan soalan Puan Odik tadi tu lah kan, di mana ibu bapa yang dia merisaukan bahawa sesuatu perkara yang tidak elok mungkin bakal terjadi. Jadi untuk menyelamatkan anak dia membuat laporan, tapi macam mana? Okey, dalam akta kanak-kanak memang semuanya dah menyatakan kanak-kanak memerlukan pemeriksaan atau rawatan dan memang perlu tampil ke hadapan. Jika memang ada hak untuk pelindung, pembantu pelindung, pelindung atau pembantu pelindung atau pegawai polis untuk mengambil kanak-kanak terlibat dalam untuk siasatan seterusnya. Biasanya kita ambil untuk pemeriksaan atau rawatan perubatan. Jadi dalam undang-undang memang tidak menyatakan secara langsung bagaimana yang kata tidak ada. Jadi untuk secara praktik memang pegawai penyiasat yang mengalami masalah ni dia perlu berusaha lebih, perlu pergi ke rumah yang mereka yang terlibat untuk membawalah mereka sampai ke destinasi yang kita perlu dia untuk pemeriksaan dilakukan. Jadi yang itu contohnya mungkin orang yang membuat pelaporan tu adalah mungkin cikgu ataupun jiran tetangga lah. Betul kan Puan sebab pegawai penyiasat kena ambil kanak-kanak tersebut, kira macam perlu intervene lah untuk menyelamatkan mangsa. Ya, kita rujuk kepada section yang ada peruntukan di bawah kanun prosedur jenayah. Contoh sekiranya mereka yang tidak memberi kerjasama untuk memberi statement, maka kita boleh pakai section 111 untuk pihak polis memberi arahan bertulis memanggil orang itu untuk bagi kerjasama. Sekiranya gagal lagi, maka pihak polis boleh melaporkan keenganan orang itu kepada magistrate untuk keluarkan warrant untuk orang itu hadir sebagaimana diarahkan mengikut perintah itu. Jadi sekiranya terdapat kekerasan semasa polis menjalankan tugas, maka kita berjumpa dengan halangan. Dia merupakan satu kesalahan di bawah section 186 di mana dia kanun keseksaan di mana seseorang menghalang penjawat awam dalam menjalankan fungsi jawatannya merupakan satu kesalahan lah. Dan pihak polis boleh tangkap lah.
Okey. Jadi maksudnya dekat sini apa-apa sahaja laporan yang kita buat di balai polis, pihak polis memang perlulah membuat penyiasatan terhadap pelaporan yang dilakukan. Betul kan? Tetapi sekiranya kita tidak mahu siasatan dilakukan tetapi kita hanya ingin melaporkan, boleh tak, Puan Earl? Okey, seperti mana saya sebut tadi, penerimaan laporan. Semua orang memang ada hak untuk membuat apa-apa laporan polis di mana-mana balai. Tetapi dalam prosedur seterusnya, pegawai penyiasat yang ditugaskan akan menemubual pengadu. Dari sana kita boleh dapat tahu keterangan lanjut sama ada apa yang diterangkan oleh pengadu itu membawa kesalahan yang ada di bawah peruntukan undang-undang yang ada di Malaysia sekarang. Jadi jika ada, kita rasa perlu kertas siasatan dibuka, maka penyiasatan akan bermula. Kadang-kadang ada yang buat yang contohnya tujuan dia buat laporan adalah untuk tuntutan sivil sahaja. Contoh kanak-kanak tu dia meronta, dia menangis bila ibu bapa dalam proses penceraian dan dia tidak nak ikut satu pihak lain, manakala pihak satu lagi membuat laporan polis, maka kita akan klasifikasi aduan tu untuk tindakan sivil. Oh, okey. Jadi selalunya tindakan sivil tu kita buat apa, Puan Earl? Itu tindakan sivil kita akan serah bagi mereka untuk rujuk peguam ke Jabatan Agama ke terpulang, yes. Atau mahkamah sivil untuk tuntutan sivil. Okey. Jadi sekarang saya dah faham lah. Saya dah faham dengan lebih lanjut. Okey. Kalau sebelum-sebelum ni, ada episod-episod yang sebelum ni daripada Assistant Child Protector Tuan Syed Azmi, kita pun ada daripada Dr. Farhani Nidusuki. Mereka mengatakan sekiranya mangsa takut untuk membuat laporan penyiasatan, mereka boleh membuat laporan cover note. Jadi saya rasa mungkin viewers kita tak berapa faham mengenai laporan cover note. Adakah Puan Earl boleh menjawab soalan laporan cover note ni? Ataupun Oh, you mean covering report ya? Okay. Covering report biasanya kita contoh gaduh dan ataupun kita sebelum ada kesalahan berlaku, kita buat covering report. Tapi dalam buat covering report, sama juga prosedur yang kita akan temu buat pengadu. Sekiranya dapat kesalahan, kita masih akan buka kes lah. Kalau tidak ada, maka kita akan klasifikasi aduan tu mengikut apa yang ada lah. Kadang-kadang covering report saja kita tengok dia gaduh, dia pun buat satu covering report. So kita tak nampak apa benda yang ketara, kesalahan yang ketara, dia hanya nak buat satu report untuk makluman saja. Jadi kita akan klasifikasi NFA lah. Oh, okey. Alright. Nanti saya nak tanya pasal yang NFA tu. Tapi sebelum tu kita ada soalan daripada Cik Suri. Jikalau ada aduan penderaan dan gangguan seksual kanak-kanak, sementara kes ini disiasat, nombor 1, bagaimana pihak berkuasa memastikan kanak-kanak itu di keadaan selamat? Dan nombor 2, di mana kanak-kanak itu ditempatkan? Okey, balik kepada apa yang saya dah terangkan tadi. Pihak saya rasa soalan telah dikemukakan Puan Moderator tadi berkenaan apa yang boleh dilakukan mangsa untuk dapat perlindungan sekiranya kesalahan laku terdiri daripada bapa kandung sendiri. So saya rasa yang tu mungkin yang pengemuka soalan tu boleh rujuk kepada apa yang telah dikongsikan tadi. Betul. Ya. Okey, Puan Suri, mungkin Puan Suri baru masuk melihat live ni, tapi tadi Puan Earl telah pun menjawab sekiranya siasatan dilakukan, bagaimanakah kita boleh memastikan kanak-kanak itu di keadaan yang selamat adalah pihak polis akan mengeluarkan interim IPO dan dia akan liaise bersama dengan JKM dan JKM yang akan meletakkan tadi di tempat yang selamat. Tetapi
Tapi JKM itu bukanlah option yang pertama. Kerana option yang pertama adalah waris kepada mangsa. Siapakah saudara mara yang terdekat ataupun adik-beradik ke, keluarga angkat ke, jiran tetangga yang terdekat lah, kita akan cuba dapatkan orang yang terdekat dahulu untuk membantu sebelum diberikan kepada JKM untuk mencarikan penempatan perlindungan kepada kanak-kanak tadi. Betul ya Puan saya punya jawapan tu? Betul. Okey. Okey. Jadi tadi berbalik kepada yang covering report tadi apabila mangsa melakukan covering report, jadi dia memang kita buat NFA lah, iaitu no further action. So kira macam satu covering report satu kes macam gitu ke Puan? Maksud saya sekiranya ada kes yang lain, kes yang baru tetapi bersama dengan suspek yang sama, adakah kes tu sebab dia dah NFA jadi tak boleh buat apa? Ataupun macam mana kalau kita nak buka kes yang NFA? Boleh tak? Boleh buka balik. Kadang-kadang mungkin pada peringkat pertama kita tak nampak kesalahan, tapi apabila kes berkembang ke satu peringkat lain, kita nampak kesalahan, maka boleh kita buka balik. Kadang-kadang pengadu yang datang tampil ke hadapan pihak polis ni buat aduan, dia kata nak buat covering report. Tapi kita nampak ada keperluan untuk kes disiasat. Contoh kalau penjaga kanak-kanak, contoh tiba-tiba dia buat satu covering report, kata kanak-kanak yang dia jaga tu cedera. Tetapi semasa dia buat laporan polis dan dalam temu bual pegawai penyiasat dengan mangsa, kita dapati kecederaan tu ada syak wasangka. Jadi maka kita akan mulakan siasatan dahululah. Contoh. Okey. Okey. Itu satu jawapan yang bagus lah. Maksudnya selama ni saya ingat kalau dah nama NFA, no further action, maksudnya dah tak boleh buat apalah. Macam dah ada titik nokta kat situ. Tapi pada malam ni saya dah nampak okey, sekiranya ada NFA, ini tidak bermakna kes tu berakhir di situlah. Right. Okey. That's good. Okey, kepada viewers, adakah anda ada soalan-soalan yang nak tanya kepada Puan Okey, kita ada 10 minit lagi. Puan akan bersama dengan kita untuk 10 minit lagi sehingga sekarang dah pukul 9.10. Okey, 9.30 lah kita akan tamat. Okey, sekali lagi Puan terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami pada malam ini. Untuk mana-mana viewers yang baru sahaja tengok, okey, pada malam ini kita ada Assistant Superintendent of Police Xiao Jia, pegawai terus di 11 Unit Siasatan Seksual Wanita dan Kanak-kanak IPK Johor. Dan seperti mana yang mungkin anda tidak tahu, pada awal tadi Puan telah memberitahu apakah itu D11. D11 itu adalah bahagian siasatan seksual wanita dan kanak-kanak lah, bahagian khas lah yang akan membantu kes-kes yang berkaitan dengan seksual wanita dan kanak-kanak IPK Johor. Cumanya pada malam ini kita akan fokus lebih kepada penderaan kanak-kanak dan gangguan seksual kanak-kanak. Tapi kalau awak nak tahu, sebenarnya D11 ni dia banyak spektrum dia. Malam ni kita fokus kepada gangguan seksual dan penderaan kanak-kanak. Okey. Okey, ada soalan tambahan daripada Puan Suri tadi. Terima kasih. Adakah keluarga atau saudara mara diperiksa latar belakang mereka untuk memastikan mereka layak menjaga anak-anak itu sementara waktu? Dan apakah kriterianya? Dan juga berapa lama tempoh waktu untuk interim? Memang latar belakang mereka yang akan mengambil pemeliharaan kanak-kanak tu akan diperiksa dahululah. Tapi kerja tu dijalankan oleh JKM. Jadi IPO dia boleh terus mohon dia. IPO
Untuk IPO tu sebab saya tak boleh nak bagi jawapan ni sebab itu saya kena rujuk balik. Saya perlu masa sikit untuk rujuk balik yang IPO berapa lama sebab biasanya yang mohon ni adalah pihak JKM yang akan mohon. So saya rasa kalau soalan ni ditujukan kepada pihak JKM, mereka akan lebih jelas lah apa yang berapa lama ni. Ya, saya rasa itu fair, betul. Betul cakap Puan Earl tadi. Sekiranya Puan Earl mendapat jawapan tadi, dia akan sampaikan balik kepada kita. Ya, Puan Suri, jadi harap bersabar. Kita akan sharekan jawapan-jawapan ini di page Jewel. Okey. Cumanya sekali lagi lah sama macam yang Puan Earl cakap, sebenarnya IPO, interim report, EPO ni semua bidang kuasa JKM, bukan bidang kuasa polis. Okey, Puan Suri, jadi mungkin boleh tanya untuk episod akan datang bersama dengan pegawai JKM. Okey, kita ada soalan lagi daripada Puan Odit Kamsani. Okey, Puan Earl, pemangsa ada buat rawatan di Permai. Tapi dari pandangan mata saya, beliau masih ke arah Beliau yang masih tak ke arah yang tak elok. berapa elok. Apa? Apakah tindakan ke atas beliau kalau dibuat laporan? Okey, saya cuba Saya tak berapa faham soalan dikemukakan soalan. Ya, betul. Okey, saya akan cuba fahamkan Puan soalan tadi. Sebab Puan Odit ni memang setiap episod dia akan cuba tanya soalan, jadi kita dah dapat cerita apa masalahnya. Okey. Jadi anak Puan Odit tadi adalah mangsa gangguan seksual lah yang berlaku, okey, yang telah berlaku, dan suspek itu di dalam kalangan ahli keluarga, di mana mereka telah merujuk ke hospital, ke Permai untuk membuat siasatan assessment terhadap psychological masalah psikologikal yang mungkin dilanda oleh suspek kerana suspek berkelakuan seperti itu. Kerana episod yang lepas, Puan Odit juga bertanyakan kepada doktor perunding remaja dan kanak-kanak tu mengenai kes yang sama. Jadi saya rasa sekarang dia nak tengok pandangan polis pula lah. Jadi pada minggu lepas, kita tersebut mengatakan bahawa sekiranya seseorang suspek terus melakukan kesalahan yang sama, ada kemungkinan mereka mempunyai misconduct behaviour. Jadi dekat sini Puan Earl meminta pandangan Puan Odit meminta pandangan Puan Earl. Okey, sekiranya Puan Odit ingin membuat laporan polis, apakah tindakan ke atas suspek tersebut? Maksudnya ni dia tengah fikir ni nak buat laporan polis ke tak nak buat laporan polis kan? Macam tu. Saya masih Masih saya confused? rasa soalan yang dikemukakan tu lebih sesuai dikemukakan kepada pegawai perubatan sebab saya dengar ada putus-putus sikit dan saya masih kurang faham apa yang nak ditanya. Ya. Okey. Okey, minta maaf putus-putus tu mungkin daripada pihak saya ataupun kita ada masalah internet connection. Okey, soalan dia tadi sebenarnya dia dah dapatkan pandangan daripada segi sudut perubatan. Cumanya pandangan dari sudut polis, sekiranya Puan Odit ingin melaporkan kejadian tadi, apakah tindakan yang akan berlaku ke Okey, atas kejadian apa yang sebut tadi? Okey, kejadian itu yang suspek tu adalah family yang ada masalah mental. okey, sebenarnya macam gini, suspek tu adalah family yang telah mencabul mangsa. Boleh ulang putus lagi tadi. Suspek itu adalah ahli keluarga yang mencabul mangsa. Okey, tetapi disebabkan suspek di bawah umur dan mangsa di bawah umur, maksudnya kedua-duanya bawah umur 16 tahun ya. Okey. Jadi Puan Odit dia ingin buatkan laporan inilah psikologi dululah tengok suspek ni. Sebelum dia nak buat laporan polis sebab ahli keluarga kan, jadi kalau boleh kita nak tengok ada masalah ke kenapa dia berkelakuan seperti ini. Okey, tapi dia dah tadi dia dah pergilah mendapatkan rawatan di Hospital Permai. Okey, sekarang ni suspek tu walaupun dah mendapatkan rehabilitasi dan terapi masih tidak menunjukkan sebarang positive behaviour. Di mana sekarang ni Puan Odit rasa mungkin laporan polis tu yang terbaik sebab dia nak mengelak daripada
Okey, begini, setiap pertuduhan yang kita buat, memang kita akan nyatakan tarikh, masa, tempat kejadian dan siapa pelaku dia, apa kesalahan dia dan siapa mangsa dia. Jadi untuk dapatkan ni, kalau dia ada kejadian berulang, maka kita akan ambil kejadian baru dan kalau ada laporan polis, kita akan balik kepada SOP pihak polis memulakan penyiasatan tadi. Jadi penerimaan laporan sehingga menemu buah pengadu dan klasifikasi kesalahan. Balik kepada apa yang telah kita bincang tadilah. So kita akan siasat, tapi yang akan buat pertuduhan adalah pihak Timbalan Pendakwa Raya. Itulah sebabnya tadi saya ada sebut juga kertas siasatan akan dimajukan kepada pihak Timbalan Pendakwa Raya untuk menilai keterangan sama ada pertuduhan perlu dibuat atau tidak. Okey. Okey. Ya, itu menjawab kepada soalan tadi. Tapi satu lagi saya rasa dia nak tahu apakah tindakan ke atas suspek? Boleh ulang, putus-putus lagi. Okey, sorry. Apakah tindakan ke atas suspek sekiranya suspek disabitkan bersalah? Suspek disabitkan bersalah, jadi kita bergantung kepada apa jenis kesalahan yang telah dilakukan. Sama ada Okey, perlu okey. penjara Sorry ke. saya bagi contoh. Suspek tadi dia bawah 16 tahun kan, jadi umur dia mungkin 15 tahun pada tahun ini dan kesalahan dia adalah mencabul. Okey, untuk juvenile, kalau kita rujuk Akta Kanak-Kanak, memang dia ada beberapa peringkat lah dari tempat asramah akhlak ke sekolah diluluskan dan sehingga ke sekolah Henry. Kalau rujuk kepada Akta Kanak-Kanak. Jadi ini adalah bidang kuasa mahkamah dengan bantuan contoh JKM untuk penilaian sama ada pesalah ni kalau kesalahan dia bukan yang berat, maka mungkin dia dihantar ke sekolah diluluskan. Tapi sekiranya dia melakukan kesalahan yang berat, dia tidak boleh dimasukkan ke penjara. Makna dia perlu dimasukkan di sekolah ke sekolah Henry Gurney lah. Puan tadi Puan cakap sekiranya kesalahan tu tak berat, sekolah yang diluluskan. Adakah maksudnya dia macam orang kata home arrest? Saya tak pernah dengar apa tu home arrest lah. So saya tak boleh cakap itu adalah home arrest lah. Okey. Okey. Ini sangat-sangat orang kata this is a very good information yang kita dapat sebabnya contoh macam yang kita nampak pada malam ini kan salah satu viewer kita adalah mangsa tetapi tidak berani untuk tampil ke hadapan kerana memikirkan apakah yang akan berlaku kepada suspek disebabkan suspek itu berada di dalam kalangan keluarga. Jadi, dekat sini boleh tak kalau Puan memberikan take home message kepada viewers kita pada malam ini? Okey, untuk kanak-kanak seperti mana saya sebut tadi, beza kanak-kanak dengan dewasa ni sebab atas kita kena ambil kira ketidakmatangan seseorang kanak-kanak dari segi fizikal, mental dan emosi dan mereka memerlukan perlindungan, pemeliharaan dan bantuan khas banding dengan orang dewasa. Tapi beza dia adalah kebanyakan kes dia berlaku dari keluarga sebab kanak-kanak ni kita tahu dia apa-apa keluarga lah yang paling penting lah yang orang kata dia perlu mendapat perlindungan dan bantuan yang utama daripada keluarga dia dahulu. Tapi sekiranya keluarga yang ada kanak-kanak tidak memainkan peranan dengan baik dari segi perlindungan, bantuan dengan pendidikan, maka berlakulah kes yang pelbagai jenis lah jenayah yang kita nampak hari ini lah. Jadi saya harap saya rasa ini bermula daripada keluarga lah. So saya harap boleh kita bagi perhatian lebih kepada kanak-kanak di sekeliling kita lah.
Itu saja yang saya nak kongsi. Okey. Terima kasih Puan atas perkongsian pada malam ini. Okey. Jadi buat masa ni saya tak nampak lagi ada soalan daripada viewers kita. Saya banyak belajar pada malam ini. Walaupun saya ni dah berpengalaman dalam membawa mangsa ke balai polis, ke hospital kerana saya seorang pegawai psikologi. Jadi saya memang dah berkali-kali lah menemankan mangsa ke balai polis. Dan buat masa ini saya berpuas hati dengan layanan yang diberikan di proses pelaporan. Kerana polis-polis yang saya buat laporan semuanya sangat supportive terhadap mangsa yang saya bawa. Dan saya juga nak share yang terkini semasa saya bawa keluarga mangsa ke balai polis, polis tersebut sangat bersabar. Saya berada dekat situ daripada pukul 8.30 pagi sampai pukul 10 pagi, 2 jam. Sebab yelah bila ibu mangsa ni dalam keadaan yang emosi kan, dia menangis sekejap, nak buat laporan ke, tak nak buat laporan ke. Pegawai polis tu sangat sabar, dia tunggu saja. Dia tunggu selama 2 jam untuk akhirnya membuat laporan. Jadi saya sangat-sangat berterima kasih kepada pegawai polis di Malaysia ini kerana membantu kita. Dan saya berharap viewers di luar sana, sekiranya anda adalah mangsa atau mengenali mangsa, silalah tampil ke hadapan. Okey, dan percayakanlah kepada sistem keadilan kita. Okey. Sekiranya anda masih lagi berasa syak wasangka, boleh cuba hubungi kami NGO Jewel dan kita akan boleh memberikan anda advice lah dan guidelines. Sekiranya anda takut untuk pergi ke balai membuat laporan, kita juga boleh menemankan anda. Tak ada masalah. Yang pentingnya kita nak supaya pesalah laku tersebut disiasat. Sama ada bersalah ataupun tidak bersalah, hukuman itu akan dijatuhkan oleh mahkamah. Tetapi biarlah polis melakukan siasatan mereka. Kerana itu adalah bidang kuasa mereka dan saya percaya mereka akan melakukan tugas mereka sebaiknya. Terima kasih Puan Okey. Jadi saya memang tak ada nampak apa-apa soalan tambahan pada malam ini. Kita bolehlah mengakhirkan sesi kita pada malam ini. Terima kasih Puan Syaujia kerana sudi meluangkan masa. Jadi saya harap kita dapat meneruskan relationship ni lah antara NGO Jewel dan juga Puan. Mungkin kita boleh membantu sama-sama masyarakat untuk terus memperjuangkan keadilan. Okay, thank you. Okay. Terima kasih Puan Bye. Okey, jadi untuk viewers Jewel, sebelum saya mengakhirkan kita punya acara episod pada malam ini, saya ingin memberitahu terlebih dahulu pada minggu hadapan kita akan mengadakan Let's Talk series episod yang ke-9 bersama dengan pegawai JKM. Okey, jadi pegawai JKM tadi hanya available pada pukul 10 pagi. Saya ingin memberitahu awal-awal ya, supaya anda semua dapat menguncikan jam di handphone masing-masing dekat kalender tu. Tolong buatkan temu janji bersama Jewel Let's Talk series pada episod ke-9 adalah pada hari Isnin 14 hari bulan 12 jam 10 pagi. Kita ada perubahan dekat situ pukul 10 pagi. Nanti Isnin depan kalau awak tak dapat join kita pada pukul 10 pagi tersebut, jangan risau sebab macam biasa video ni akan diuploadkan. Jadi anda boleh melihat video ini walaupun tak dapat tengok masa live tu lah. Cuma kalau boleh saya dah bagi tahu awal ni, tolonglah save the date pukul 10 pagi 14 hari bulan. Kita akan bersama dengan pegawai JKM. Jadi untuk mereka tadi yang bertanyakan soalan tentang interim Puan Suci, silalah tengok kita punya episod bersama JKM kerana JKM dia akan coverkan bagaimanakah untuk mendapatkan perlindungan kanak-kanak dan juga intervensi kanak-kanak. Jadi soalan tadi tu yang macam interim, berapa waktu tempoh, macam mana nak buat, nanti boleh tanya kepada JKM minggu hadapan. Dan
Sebelum saya akhiri, sekali lagi, terima kasih kerana sudi menonton episod kita daripada episod 1 sehingga ke episod 8. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada anda semua dari pihak Jiwa Malaysia. Sebelum tu, saya nak bagi tahu terima kasih juga kepada Malaysian Women Marathon kerana mengendalikan kebayaran untuk mendapatkan donation untuk Jiwa Malaysia. Jadi, kepada anda semua yang masih belum lagi membuat larian kebayaran, bolehlah pergi ke page Malaysian Women Marathon dan sign up untuk kebayaran tersebut. Masih ada lagi sehingga hari Ahad ini, 13 hari bulan 12. Anda masih lagi boleh membuat larian sehingga 13 hari bulan 12. Okey, sekiranya anda ingin membuat donation secara direct ke akaun kami, bolehlah ambil nombor akaun Jiwa seperti yang tertera di bawah, CIMB 8601567402, Pertubuhan Pergerakan Wanita Johor Projects. Okey, jadi itu sahaja pada malam ini. Terima kasih dan jumpa anda minggu hadapan. Ingat ya, pukul 10 pagi tau. Bye.